Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa yang dipanjatkan kehadrat ilahi sememangnya adalah untuk sama-sama kita mengajak seluruh masyarakat Malaysia khususnya dalam kita utuh dan juga kukuh menghadapi wabak COVID-19 yang sedang melanda negara. Terima kasih kerana bersama kami dalam bicara naratif pada malam ini. Sudah semestinya dalam bicara naratif, kerangka dan juga ruang yang akan kami gunakan pada malam ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan juga seluruhan yang lebih mendalam terhadap beberapa analisis isu sama ada di peringkat lanskap ataupun atmosfera bagi sesuatu isu yang diapungkan atau diberikan penjelasan dan juga penekunan itu. Sudah semestinya bicara naratif akan memberikan penyelesaian dan juga jawapan kepada beberapa isu yang dibangkitkan. Dan bersempena dengan sambutan hari ulang tahun RTM yang ke-74 juga, kami mengucapkan terima kasih dan juga amat berbesar hati atas beberapa ucapan tahniah dan juga ucapan sempena dengan sambutan ulang tahun ke-74 yang telah pun diberikan oleh anda semua. Tadinya kita dapat tafsirkan juga tamsilkan ucapan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang memberikan ucapan penghargaan dan juga selamat menjalankan tugas bagi seluruh warga radio televisyen Malaysia. Terima kasih kami ucapkan sememangnya RTM sebagai wahana kerajaan bukan saja untuk menekuni industri penyiaran itu sendiri tapi juga untuk menyampaikan dasar-dasar dan juga mesej dari pihak kerajaan sendiri. Untuk bicara nanti pada malam ini sebenarnya kami membuka talian untuk anda juga boleh memberikan pandangan dan juga komen serta soalan anda di 0322829841 dan juga anda boleh berinteraksi secara interaktif dengan kami pada malam ini di ruangan Facebook live streaming Berita RTM dan juga Lima Bicara untuk anda menghantarkan sedikit pandangan anda ataupun bagaimana untuk kita menilai dan juga menanalisis isu pada malam ini. Sudah semestinya apabila kita melihat dan juga menekuni tentang bahana wabak COVID-19 ini, dampaknya itu terhadap pembangunan masyarakat khususnya di peringkat ekonomi dan juga keusahawanan, ia banyak memberikan kesan. Namun bagaimana kita menyelesaikannya dan apakah yang telah pun direalisasikan oleh pihak kerajaan, semua perbincangan itu akan kami kemukakan dalam bicara naratif pada malam ini. Baik,
Baik, dalam kita melihat situasi pandemik COVID-19 yang menakungi realiti yang meredam perjalanan ekonomi di peringkat tempatan dan juga global, apa yang penting adalah pengucupan dan juga kerencatan ekonomi itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita elakkan. Dan sudah tentu apabila kita bercerita tentang kesan domino atau simbiosis ekonomi itu adalah melibatkan bagaimana pelaksanaan dan juga gagasan yang diberikan oleh kerajaan itu mampu untuk mengeluarkan usahawan khususnya kesan daripada domino effect ataupun kesan domino yang banyak kita perkatakan pada ketika ini. Untuk bercakap lebih lanjut tentang COVID-19, inisiatif untuk usahawan PKS, perusahaan mikro dan juga koperasi, pada malam ini sebenarnya saya amat berpuas hati untuk bersama dengan YB Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Seri. Waalaikumsalam. Khabar? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik Datuk Seri, sudah semestinya kita mendokong aspirasi kerajaan untuk melihat pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat ini dalam kita menangani wabak COVID-19. Tapi persoalan lebih penting adalah tamsilan kepada perkara itu sebenarnya hasrat dan juga visi dan misi itu amat molek untuk kita analisis dan kita perhatikan. Cuma apa yang lebih penting untuk kita menilai realiti dan juga situasi yang berlaku apabila simbiosis ekonomi dan juga kesan domino yang berlaku sekarang ini adalah apabila ia banyak mengakibatkan kerugian ataupun kesan yang mendalam terhadap usahawan dan juga perniagaan kecil khususnya. Bagaimana Datuk Seri melihat wabak COVID-19 ini memberikan satu impak ataupun dampak yang mendalam bukan saja perjalanan untuk 3 bulan tapi juga untuk hari-hari yang seterusnya, Datuk Seri? Kita lihat negara kita sendiri ya. Kalau kita lihat Malaysia semenjak tahun 1990 kita telah menjadi negara yang international trader ataupun peniaga antarabangsa. Jadi pembangunan negara kita tidak boleh berlaku kalau tidak ada pelaburan daripada luar negara. Jadi apabila berlakunya wabak COVID ini, bukan negara kita saja yang terkena, tapi bermula dari negara China sebagai satu rakan kongsi kita yang terbesar di dunia. Dan begitu juga bila terkena kepada Singapura, juga rakan kongsi kita yang terbesar di Asia, di ASEAN. Kita lihat Singapura, China dan rakan kongsi kita secara antarabangsa juga semacam Jepun, Amerika dan Eropah pun terkena sebab COVID-19 ini. Dengan sendirinya kita tidak boleh lari daripada tempias daripada apa yang berlaku di luar sana. Jadi apabila ini berlaku, maka kita menjadi negara yang cepat terkena sebabnya ekonomi kita banyak bergantung kepada soalan international trading. Sebab kalau trading partners kita terkena, kita terkena. Bila trading partners kita ekonominya terkena, kita juga akan terkena. Jadi kalau kita lihat sekarang ekonomi global akan terkena, dia punya GDP dia terkena, menurun. Kalau ada kecupan ekonomi dunia, dengan sendirinya akan mengena kita juga. Jadi dalam masa yang sama apabila negara kita terkena COVID ini dan kerajaan perkenalkan MCO iaitu Movement Control Order, dengan sendirinya bisnes secara terus terkena dengan apa yang berlaku dengan COVID ini. Jadi dalam keadaan yang semakin, kerajaan mesti membuat satu keputusan apa yang perlu kerajaan buat untuk menangani masalah ini. Jadi itulah kenapanya apabila kerajaan mengambil tindakan untuk memperkenalkan undang-undang, menguatkuasakan undang-undang, dan akhirnya banyak industri businesses kita terkena. Khususnya industri pelancongan contohnya. Apabila industri pelancongan oleh kerana kurang datang pelancongan daripada negara China, yang mana kita mendapat pelancong yang ramai sekali daripada negara China. Begitu juga daripada India. Pelancong dari India salah satu negara yang datang beramai-ramai ke Malaysia. Jadi apabila dua negara yang besar ini, yang mana pelancongnya ramai datang ke Malaysia, dengan sendirinya industri pelancongan itu sendiri mengincup. Bahkan saya dimaklumkan bahawa industri pelancongan ini akan mengalami masalah yang begitu besar sekali, kehilangan berjumlah 2 bilion. Ini satu jumlah yang besar dalam masa yang amat singkat ya. Oleh kerana
kedatangan pelancong bukan tak mau datang tapi dihalang datang. Oleh kerana tindakan kerajaan untuk memberhentikan pergerakan manusia di seluruh negara. Dan ini satu. Yang kedua, apabila pelancongan kurang datang, dengan sendirinya pasaraya juga akan terkena. Retail outlet di semua pasaraya di seluruh negara terkena. Khususnya di Kuala Lumpur, kita lihat tak ada lagi orang di jalan, tak ada orang lagi dekat mall dan sebagainya. Pelancong-pelancong yang dulu biasanya berkeliaran di tiap mall tu, jadi sekarang tak ada lagi. Makanya dengan sendirinya mall ini terkena dan SME SMA yang bertapak beroperasi di tiap-tiap mall di seluruh negara juga terkena. Dan ini juga kita melihat bukan kehilangan daripada sudut businesses dengan kecil-kecilan, tetapi by the billion kita hilang. Jadi dalam keadaan semakin kita tidak boleh lari tempias ekonomi terkena oleh kena masalah COVID ini. Tapi dalam masa yang sama kerajaan mesti memperkenalkan MCO ni. Kerana kita tidak mahu juga melihat apa yang berlaku di Italy, apa yang berlaku di Spain, apa yang berlaku di Germany, yang mana masyarakatnya terbiar bergerak bebas. Hingganya macam di Italy, hampir presidennya menangis mengatakan dia dah tak ada kawalan lagi kepada keadaan. Betul. Jadi dalam keadaan sebenarnya kita tidak mahu jadi apa yang berlaku di Italy, berlaku di Spain dan berlaku di Jerman dan banyak lagi. Sekarang kita lihat apa yang berlaku di Amerika. Dengan sebab cepat wabak ini menular oleh kerana sikap dan perangai orang di negara-negara ini, dia pentingkan kebebasan, pentingkan semua apa benda hak-hak asasi mereka. Dan oleh kerana itu pemimpinnya pun tidak ada kawalan kepada pergerakan mereka. Jadi dalam keadaan demikian, dia tak tahu kesan cara panjangnya nanti ialah ekonomi mereka. Selain daripada apa kematian yang bakal dilihat, penyakit yang bakal dilihat, kerugian atas penyelenggaraan wabak ini sendiri. Dalam hal kita melihat analisis kepada pakej stimulus ekonomi ataupun pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan, sudah semesti kehendak dan juga sifatnya itu adalah bagi merangsang perjalanan ekonomi dan juga perniagaan. Namun ada yang pesimis menyatakan bahawasanya bagaimana untuk merangsang perniagaan sekiranya aktiviti manusia sesama manusia dan interaksi manusia itu pun diterhadkan, maka tujuan asas perniagaan itu sudah terbantut atau direncatkan. Dan yang kedua adalah kita melihat situasi kerajaan sekarang ni ibarat tersepit di luar mati emak, ditelan mati bapa. Jadi untuk kita memastikan kesihatan awam terpelihara dan juga memastikan agar perjalanan perniagaan itu masih lagi berlangsung, yang mana pilihan terbaik untuk kita melihat mudarat dan juga manfaatnya, Datuk Seri? Ya, memang begitulah keadaan yang sebenarnya. Apabila kita melaksanakan MCO ini dalam masa seminggu lebih hingga hari Ahad yang lepas. Jadi kita juga menerusi Kementerian Ministry of International Trade, Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi dan juga Economic Action Council. Banyak pihak-pihak yang berkenaan, badan-badan ekonomi, badan-badan pengusahawan datang berjumpa dengan mereka ini untuk memberi pandangan, memberi saranan kepada kerajaan apa tindakan yang perlu dibuat. Jadi reaksi kerajaan itu adalah cepat. Perdana Menteri melihat perkara ini. Itulah kenapanya apabila kita mengadakan mesyuarat kabinet pada hari Rabu yang lepas, Perdana Menteri telah memberi satu arahan supaya ditubuhkan satu kabinet komiti di kalangan menteri-menteri yang ada penglibatan dengan soalan ekonomi negara dan keselamatan negara. Jadi dua perkara, satu keselamatan negara, kedua ekonomi negara. Jadi satu badan dipanggil Cabinet Committee menangani melihat keutamaan ekonomi dan juga menangani masalah COVID ini. Dengan kata lain, melihat mana sektor ekonomi boleh digerakkan sementara kita menjalankan aktiviti untuk melaksanakan MCO ini sendiri untuk menangani masalah COVID.
Jadi Jawatankuasa ini telah mengadakan 2 kali mesyuarat. Mesyuarat hari 2 hari lepas dan mesyuarat hari ini tadi, tengah hari tadi. Dan satu mesyuarat lagi akan diadakan pada hari Ahad, yang mana saya sendiri terlibat dengan semua mesyuarat-mesyuarat ini. Dan insya-Allah mesyuarat ini akan buat satu rumusan, akan dilaporkan kepada Economic Council yang dipengerusi yang berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan selepas itu nanti apabila telah dirumuskan dan Economic Action Council ini akan membuat saranan-saranan tertentu kepada kerajaan. Tetapi apa yang bagi pihak saya, kementerian, saya sudah mengarahkan kementerian saya untuk melihat secara terperinci mana satu sektor dan segmen industri ini boleh digerak semula untuk bergerak supaya ekonomi kita jangan jadi stagnan, akhirnya nanti mendatangkan satu malapetaka yang lain pula. Habis cerita COVID, kita pula menghadapi dengan masalah ekonomi yang gencatan ekonomi yang besar. Jadi dalam keadaan demikian saya dah mengarahkan kementerian saya menerusi Setiausaha Secretary General the Ministry KSU untuk buat kajian secara terperinci. Saya kata 2 segmen yang kita lihat. Segmen yang pertama ialah iaitu essential services. Essential services ini dia tidak boleh datang begitu saja. Kita keluarlah daging, keluarlah ayam, keluarlah ikan, keluarlah ini, tapi kalau ikan, daging, sayur ni tak sampai kepada retail dia, distributor dia, tak dapat sampai ke meja makan, dia tidak akan mendatangkan hasil juga. Jadi kita tengok yang services sebagai support service kepada service sector ni, yang essential services ni. Dan yang satu lagi ialah industri yang tidak ada kena-mengena dengan essential services ini, tetapi perlu juga digerakkan yang tidak mendatangkan kesan buruk kepada penangani masalah COVID itu sendiri. Jadi apabila fakta-fakta ini didapati nanti, insya-Allah pada hari Ahad kita akan bentangkan lagi sekali kepada pihak Jawatankuasa Kabinet ini, dan menjadi salah satu fakta yang boleh dibangkit kepada Economic Action Council, dan kerajaan boleh dengan semua maklumat yang ada untuk melihat mana satu segmen industri boleh digerakkan semula dan tidak mendatang kesan negatif sangat kepada tindakan-tindakan untuk menangani masalah COVID ini. Itulah kenapa apabila ditubuhkan Jawatankuasa Kabinet itu 2 kumpulan menteri yang ada. Satu menteri ekonomi. Betul. Maknanya MITI, MOSTI, Kementerian Perancang Ekonomi, MOF, kami sendiri, dan juga di sebelah tu iaitu Menteri Pertahanan, Menteri menjaga hal ehwal dalam negeri, itu keselamatan. Jadi kita akan melihat nanti pertemuan di pertengahan untuk menggerak ekonomi dan juga menjagakan keselamatan negara itu dapat dirumuskan untuk dibuat saranan kepada pihak Economic Council ini nanti. Baik Datuk Seri Mukadibah, dan juga hala tuju awal bagi perbincangan kita sudah pun dimaklumkan juga dijelaskan oleh Datuk Seri. Sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada anda di talian 0322829841 dan juga boleh menghantarkan komen di ruangan Facebook Berita RTM untuk menghantarkan persoalan dengan kami, dan banyak lagi persoalan yang akan kami bangkitkan, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Baik, kita kembali dalam Bicara Naratif. Analisis teori yang mudah bagi kita melihat keseimbangan ekonomi dan juga kesihatan awam. Sudah semestinya ini merupakan pandemik yang unprecedented ataupun yang mungkin julung-julung kali dihadapi oleh Malaysia sebagai negara yang membangun. Tetapi persoalan yang penting, bagaimana pelaksanaan sistem ekonomi secara asas itu boleh dilaksanakan terhadap kesihatan awam. Kerana kedua-dua perkara ini walaupun dilihat berbeza, tetapi apabila ianya bertembung antara satu sama lain, maka ia akan memberi kesan silang pangkah antara satu sama lain juga. Jadi ini satu perkara yang
perlu untuk kita berikan perhatian yang jelas. Kerana Datuk Seri, apabila kita melihat bagaimana kesan wabak COVID-19 ini, perjalanan ekonomi itu terbantut. Apabila kita melihat daripada pihak pengeluar, pengedar dan juga perniagaan itu sendiri, banyak yang terjejas. Dan lebih pentingnya adalah untuk usahawan mikro dan juga PKS. Ada yang mengatakan bahawasanya selama ini mereka memikirkan tentang revenue. Tetapi apabila bercerita tentang overheads ataupun contingency plan yang perlu dilakukan dalam hal COVID-19, perniagaan ini gagal untuk menyediakan diri mereka terhadap keperluan itu. Apa pandangan Datuk Seri? Ya, sebenarnya daripada sudut teori bisnes ni, memang kita pandang bisnes kebanyakannya, walaupun SME itu sendiri, medium size company, syarikat ataupun industri businesses di Malaysia tidak mempunyai ketahanan lama dan tidak mempunyai resiliensi untuk berhadapan dengan satu-satu cabaran. Banyak sebab. Satu daripada sebabnya ialah mungkin penabungan yang berkurangan. Yang kedua, tidak ada reserve fund yang di-created untuk mengenangani masalah contingency yang mungkin tidak dilihat semasa menjalankan perniagaan. Jadi berkemungkinan juga oleh kerana kita melihat apabila membuat bisnes, kita lihat keuntungan dan keuntungan ni diagihkan kepada tuan punya syarikat sebagai keuntungan dan mungkin tidak ada di plowback untuk disimpan dalam bank untuk contingency plan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah soalan macam mana mengendalikan bisnes itu sendiri. Masih banyak bisnes yang medium size ni menggunakan cheap labor, traditional method dan sebagainya. Kita tidak upgrade kita sendiri kepada satu peringkat yang mechanization, menggunakan teknologi tinggi, yang mana menggunakan kurang sedikit tenaga manusia tapi high quality tenaga manusia mengendalikan bisnes. Jadi kita belum lagi sampai ke tahap yang sedemikian. Itulah kenapanya kalau kita dihalang jadi keluar oleh kerana berhimpun beramai-ramai ini dihalang. Jadi dengan sendirinya perniagaan kita akan terhalang. Jadi kalau negara yang mempunyai satu industri tetapi dia punya highly mechanized, highly computerized, dia dengan sedikit orang saja boleh turun bekerja, tetapi dia boleh mengoperasikan dia punya perniagaan. Itu daripada sudut pengeluaran. Ya. Tetapi dalam sudut pengangkutan, perkelangan dan sebagainya, dia along the supply chain tu mesti kena semua ada support tu mesti wujud juga. Jadi dalam keadaan sedemikian, kita punya supply chain ni masih fragmented. Kita tidak ada sistem yang sebenar untuk supaya satu-satu bisnes itu ada dia punya sendiri, punya dedicated tu. Dan kalau kita lihat, kalau orang mengeluarkan satu-satu electrical good, bukan saja kita lihat pengeluar electrical good tu, apa packaging, packing, kotak-kotak dan sebagainya tu. Dan dia punya layer kat dalam tu, dia punya insulation tu, insulator dalam kotak tu, orang lain yang buat. Jadi industri ini, itulah saya sebut, bagi tahu tadi, along the supply chain, kita kena lihat semua servis-servis yang berkenaan related to that industry mesti dibenarkan bekerja. Kalau tidak, it's just a lip service untuk mengeluarkan oleh kerana belum lagi kita mencukupi secara in-house untuk membuat pengeluaran dengan tidak ada support service daripada orang lain. Jadi itulah kenapa, sebagai contoh, orang yang bertanam sayur-sayuran di Cameron Highland, dia tidak ada punya pengangkutan sendiri, mungkin dia outsource dia punya pengangkutan. Kalau ini tidak mendapat kelulusan oleh pihak kerajaan untuk mengangkat sayur-sayuran mereka sampai ke pasar borong contohnya ataupun ke tempat distribution center, dia tidak akan mendatangkan kesan apa-apa kepada sesiapa pun, termasuk penanam ni sendiri, petani ni sendiri. Jadi semua along the supply chain ini kena kita lihat. Jadi saya pandang dua perkara lah perlu kita lihat masa hadapan, iaitu we got to mechanize, we got to computerize, we got to use technology. Kita tak boleh lagi cara tradisional.
pengalaman COVID ini memberi kita satu pengalaman baru. Dan kita kena fikir cara baru dan kita mengambil tindakan cara baru. Bahkan kita kena activate more on the e-commerce, online businesses, semua benda tu, digitalize kita punya tu, semua kena ambil tindakan. Jadi ini mengajarkan kita macam mana bergerak ke masa hadapan. Mana is no longer a traditional business, no longer a traditional thinking, tapi kita move forward. Okey, dalam hal itu Datuk Seri, semaju mana pun sesebuah negara itu, baik Amerika Syarikat, Singapura, Jepun ataupun negara-negara Eropah, apabila berlakunya keadaan penguncupan ekonomi ataupun kerencatan ekonomi, masih lagi kebergantungan kepada kerajaan itu tinggi untuk bail out ataupun menjamin sesuatu sektor perniagaan itu, dan sudah semestinya pakej rancangan ekonomi ini adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya perniagaan itu boleh mengekalkan perniagaan dengan masih lagi mengekalkan kos operasi, dan bukan lagi bercerita tentang keuntungan. Kerana itu mungkin kita boleh bercerita untuk 3-4 bulan yang akan datang. Tapi dalam hal ini ada yang pesimis mengatakan mereka masih lagi tidak jelas tentang hala tuju pelaksanaan yang mungkin akan dilakukan oleh kerajaan dan penerangan tentang bagaimana kerangka hala tuju pelaksanaan itu untuk usahawan mikro dan juga PKS, Datuk Seri. Okey, dalam konteks Sarawak, daripada sedikit maklumat-maklumat yang kita dapati daripada pihak pastuan-pastuan industri, pastuan-pastuan businesses yang berjumpa dengan kementerian, yang berjumpa dengan individu dan pemimpin, termasuk saya sendiri, kita nampak jelas apa yang mereka mahu. Mereka mahu kerjaan membantu mereka daripada beberapa sudut. Yang pertama, mereka berkehendakkan supaya jangan dipaksa mereka bayar gaji sangatlah. Kalau nak bayar gaji pun kena subsidise oleh kerajaan. Jadi macam mana kerajaan ada tak mekanisme untuk membayar gaji ini. Jadi yang kedua, soalan contribution kepada EPF. Setakat ini kata dia orang patut kita tak payah contribute kepada EPF. Sebab pada masa sekarang pekerja membayar EPF, lepas tu majikan akan membayar top up 11%. Jadi ini membebankan. Kalau 10 orang, kalau contribution tu apa, dia jumlah bulanan tu adalah sangat-sangat membebankan. Ini mereka kata minta tolong dibantukan di sini supaya disuspend dahulu contribution kepada EPF ni. Maknanya dua-dua lah mungkin, daripada majikan dan juga kepada pekerja, kerana pekerja sekarang pun berkehendakkan sumber kewangan. Jadi yang ketiga ialah sewa kepada ruang-ruang pejabat. Kebanyakan SME SMI ini ataupun termasuk micro businesses, dia menyewa ruang lain. Tetapi yang ruang kepunyaan kerajaan dan agensi kerajaan, ini kerajaan dah buat keputusan bermacam syarat. Ada yang memberi sewa free dalam masa 1 bulan, ada yang memberi setengah sewa saja dalam 1 bulan, ada yang memaafkan terus dalam masa 1 bulan, bermacam-macam tu. Ada juga mengatakan boleh ditangguhkan pembayaran hingga berapa bulan. Jadi bermacam-macam sudah diambil tindakan oleh pihak kerajaan. Tetapi yang menjadi persoalan ialah bangunan-bangunan, ruang-ruang pejabat, ruang-ruang perniagaan, kepunyaan individu dan private sector. Contoh saya bagi macam KLCC, macam Mid Valley Mall, mall yang besar-besar tu, beribu dia punya retailers dalam tu. Jadi mereka ini perlukan bantuan ini. Bantuan supaya dapat, kalau contohnya tadi, argumen bagi beberapa pihak bahawa mall yang besar-besar ni dia dah tingkap besar, dah kerajaan dah beri banyak dia punya bantuan daripada beberapa sudut, low tax, low income, income tax dan berbagai lagi. Jadi kenapa tidak menurunkan cascading this bantuan kerajaan, insentif kerajaan ini diturunkan kepada mereka ini yang tak mendapat sangat. Jadi dalam keadaan situasi yang kita lihat sekarang ini, ini salah satu daripada permintaan daripada pihak SME SMI kepada kerajaan. Ada tak kuasa kita untuk mempengaruhi pihak-pihak tuan tanah, tuan rumah yang besar-besar ni, yang banyak penyewa sampai beribu ni, yang mempunyai pulangan beratus juta tahunan,
kenapa pula dalam masa sebulan dua ni tak boleh membantu pihak SME, SMI, retailers yang kecil-kecilan ni hidup supaya mereka boleh continue dengan bisnes mereka. Okey, persoalan tentang insentif-insentif yang diberikan dan juga penangguhan yang diberikan itu akan kita ajukan seketika nanti, semuanya dalam Bicara Natif. Baik, Bicara Naratif kini kembali. Sudah tentu kami mengucapkan terima kasih atas beberapa persoalan dibangkitkan oleh anda di live streaming Berita RTM, dan masih lagi bersama YB Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Datuk Seri, apabila kita bercerita tentang bagi sustain atau memastikan kita kata kelangsungan perniagaan ini, sudah tentu bank-bank komersial dan juga institusi keuangan memberikan moratorium penangguhan pinjaman ataupun pembayaran balik pinjaman, dan juga kita lihat TNB juga memberikan diskaun bagi pembayaran bil elektrik dan sebagainya, yang mana secara di atas kertas kita melihat ia boleh meringankan beban kepada peniaga-peniaga, usahawan mikro, PKS maupun dan sebagainya. Tetapi persoalannya adalah bukan kita bercerita tentang kerangka 6 bulan itu. Apabila kita bercerita tentang kerangka dan juga keluk perniagaan, apabila habis tempoh ataupun menghadapi wabak COVID-19 ini, untuk kita menaikkan kembali graf perniagaan itu sudah tentu akan memerlukan acceleration ataupun pemajunya. Jadi bagaimana untuk kita memastikan apabila sudah berada di peringkat yang bawah itu, untuk naik kembali itu satu halangan dan juga cabaran juga. Jadi adakah inisiatif kerajaan ini dianggap sebagai membantu dari aspek mempercepatkan pemulihan semula PKS dan juga perniagaan, Datuk Seri? Ya, memang kerajaan bakal berbelanja begitu besar sekali sumber kewangan. Mengikut keseluruhannya, kerajaan mengagihkan 100 lebih bilion untuk membantu usahawan. Walaupun masih ada di kalangan SME, SMI sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa sokongan kerajaan ini belum dapat membantu. Sebabnya itulah apa permintaan daripada mereka. Walaupun kita membuat persediaan, contohnya dalam kementerian saya mempunyai bawah 2 bank, iaitu Bank Rakyat, Bank SME, yang mempunyai langganan yang begitu tinggi sekali. Oleh kerana respon kepada apa dikatakan moratorium kerajaan dan respon kepada suntikan special relief facilities yang disedia oleh pihak kerajaan, dan juga business care bank rakyat yang bernilai beratus juta. Jadi dalam keadaan sedemikian, walaupun semua kemudahan-kemudahan keuangan ini telah disediakan oleh pihak bank, proses bank itu sendiri masih kena dibuat. Okay. Itulah kenapanya maka proses ini mesti dipercepatkan dan syarat-syaratnya mesti dipermudahkan, dan apa saja kehendak kerajaan berhubung dengan documentation untuk mengeluarkan sumber-sumber ini juga perlu dipikirkan. Ini semua kita dah bagi tahu dengan pihak kerajaan, pihak jawatankuasa kabinet untuk membawa ke hadapan supaya dipertimbangkan. Walaupun apabila dimaafkan membayar stamp contohnya untuk satu-satu agreement untuk mengeluarkan sumber kewangan daripada bank. Contohnya kalau kita meminjam 1 juta daripada pihak bank, kita kena bayar 1% $8 stamp duty. Itu berjumlah 10,000. 10,000 kepada orang sudah tertekan adalah satu masalah yang besar. Jadi dalam keadaan sembilan, kita mencadangkan supaya kerajaan memikirkan semula boleh tak kita dimaafkan membayar soalan-soalan ini. Tapi itu cadangan daripada kita. Jadi kalau ini dapat dipercepatkan dengan sendirinya, disbursement atau pengeluaran sumber kewangan, pinjaman kepada bank, kepada peminjam itu boleh dipercepatkan. Jadi kalau semua boleh dipercepatkan sekarang, apabila kita boleh penuh beroperasi sepenuhnya nanti, sumber kewangan kita dah ada, anggota kita dah ada, masih ada. Dan untuk menggerakkan aktiviti perniagaan tu, saya cukup yakin dia tidak akan menjadi satu masalah yang besar. Okay. Masalah yang besar ialah sumber manusia. Yang kedua, sumber kewangan. Kalau dua ini dapat diatasi dalam masa yang sekarang, dan bila kita dibolehkan beroperasi sepenuhnya nanti, kita boleh mengatasi soalan itu. Mungkin dalam masa sebulan atau 2-3 bulan kita masih dalam keadaan yang payah.
Tetapi insya-Allah dengan pinjaman yang ada pada kita, kita boleh melakukannya. Contohnya kalau dalam kementerian saya mempunyai banyak agensi. Contohnya kita mempunyai Bank Rakyat, kita mempunyai SME Bank, dan kita juga mempunyai Magic dan latihan pula. Dalam masa sekarang kita melihat bisnes kita sendiri, dan mungkin kita memikir, dan kementerian sedia membantu, agensi-agensi di bawah kementerian saya sedia membantu. Sama ada kita nak berpindah daripada satu sistem perniagaan kepada satu sistem lain. Contohnya kalau kita manufacturing barang-barang yang boleh kita jual online, menerusi online, e-commerce, dan membesarkan, memperhebatkan lagi e-commerce kita. Maknanya kita punya teknologi berhubung dengan ICT ini kena dipertingkatkan. Jadi sumber kewangan daripada bank yang kita pinjam boleh diguna pakai untuk to enhance kita punya capacity di situ. Maknanya kita perlukan human resources, dan kita perlukan pembukaan minda kita sendiri untuk berubah selepas ini. Saya cukup yakin boleh diatasi. Mungkin tidak dalam masa sebulan ataupun 2 bulan, tetapi dalam masa 6 bulan saya cukup yakin dia boleh bergerak. Kita mempunyai asas, tetapi apa yang tinggal sama ada kita nak berubah ataupun tidak, itu yang pertama. Jadi kerajaan mempunyai badan-badan yang tertentu. Kita mempunyai badan-badan untuk mengkaji, badan-badan untuk melatih, badan-badan untuk memberi bimbingan dan monitoring, pemantauan kepada mana-mana industri yang mahu terlibat untuk berpindah kepada satu-satu method of businesses pada masa selepas ini. Jadi kita sekarang dalam kementerian bukan saja melihat menangani masalah yang dihadapi oleh pihak industri semasa kini yang mungkin kesuntukan kewangan, cash flow problem, dan membayar gaji kepada pekerja, membayar EPF, membayar SOKSO, membayar sewa dan sebagainya. Tetapi kita melihat what's next selepas ini, dan latihan yang bakal kita boleh. Dan latihan ini semua boleh dibuat online sekarang. Jadi maknanya industri, businessmen di luar sana jangan terus melihat dan negatif aspek dalam soalan ini. Kita kena lihat what's next for me to do. Jadi ada agensi-agensi kerajaan, sama ada dalam Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun di bawah MITI, di bawah mana-mana kementerian-kementerian lain yang boleh membantu. Sudah tentu kita memuji komitmen yang diberikan oleh institusi kewangan. Ada beberapa nama-nama bank yang cukup besar, antaranya Bank Rakyat dan juga pelbagai bank ataupun institusi kewangan yang cukup komited dalam membantu kerajaan dan juga menggagaskan usaha supaya kita menangani wabak COVID-19 ini secara bersama. Tapi persoalan lebih penting, ada yang membangkitkan persoalan Datuk Seri tentang isu koperasi ini, isu pinjaman khususnya bagi para peminjam. Katanya untuk moratorium atau penangguhan pinjaman itu tidak automatik seperti yang diberikan oleh institusi kewangan atau perbankan. Dan isu ini banyak berkait rapat dengan Suruhanjaya Koperasi dan juga kerangka struktur koperasi itu sendiri. Jadi bagaimana Datuk Seri memperjelaskan tentang perjalanan bagi koperasi dan juga koperasi itu sendiri dalam memberikan komitmen untuk menangani wabak COVID-19 ini? Ya, koperasi ini sebenarnya apabila pengumuman dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung dengan bantuan yang bakal diberi kepada pihak warga perniagaan di seluruh Malaysia, mereka rasa terasing oleh kerana tidak ada peruntukan untuk mereka. Tetapi apa yang dilihat selepas itu, saya meminta supaya dapat dalaman, kemampuan dalaman kementerian itu sendiri. Kita boleh generate sebanyak 1.099 bilion untuk diagihkan kepada koperasi. Dan pengagihan ini akan tailor-made mengikut kehendak-kehendak mereka. Jadi maknanya koperasi-koperasi yang telah beroperasi mempunyai bisnes-bisnes yang tertentu boleh berhubung dengan pihak SKM untuk mendapatkan bantuan. Kerana penyaluran peruntukan ini mesti disalur menerusi pihak SKM. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga akan melihat semula, kerana saya pun baru masuk dalam kementerian ini dalam masa beberapa minggu saja. Saya akan melihat juga badan koperasi ini sendiri. Kena ada 2 badan, satu SKM dan satu lagi
undang-undang koperasi itu sendiri. Undang-undang koperasi ini saya sebenarnya telah memberi kebenaran untuk menggubalkan atau memindahkan undang-undang ini untuk mempermudahkan bisnes, untuk memudahkan pihak-pihak yang aktiviti bisnes tak perlu dibendung sangat oleh pihak Suruhanjaya. Dan Suruhanjaya telah persetujuan juga. Dan persetujuan saya baru diberi minggu lepas sebenarnya. Dan saya berharap undang-undang untuk meminda undang-undang koperasi itu boleh dibawa ke parlimen pada sidang parlimen yang akan datang nanti. Dan kalau ini berlaku, banyak kemudahan-kemudahan untuk menjalankan bisnes itu dilakukan, termasuk jumlah-jumlah orang yang hendak menubuhkan koperasi dikurangkan, jumlah orang menjadi auditor dalam koperasi dikurangkan, jumlah bermacam-macam lagi untuk mengurangkan kos, mengurangkan beban kepada tiap-tiap koperasi itu. Kita lihat. Dan ada lagi contoh dia nak membuat perniagaan di satu-satu tempat dan di satu-satu tempat di dunia. Pada keadaan undang-undang yang sekarang, dia mesti dapat kebenaran daripada SKM. Okay. Tetapi proses untuk mendapat bukanlah payah sangat, tetapi masih ada proses. Okay. Tetapi itu kita nak buangkan tu. Biarlah pihak bisnes dan koperasi ini boleh bergerak dengan sendiri, menubuh, dan apa yang dia buat selepas dia berpindah, dia boleh memberitahu kepada pihak SKM, kami sudah membuat bisnes di sini. Contohnya. Jadi dalam keadaan demikian, banyak perkara-perkara yang boleh kita lihat dalam SKM. Kalau kita lihat koperasi juga mempunyai institut. Saya melihat institut ini pada masa sekarang mempunyai ada 200 lebih pelajar. Saya cukup yakin dia boleh di-upgrade menjadi lebih besar lagi dan lebih mendapatkan keuntungan daripadanya, selain daripada hanya hidup dengan mendapat sumber keuangan daripada kerjaan, iaitu menerusi SKM. Jadi kalau tiap-tiap badan ini boleh dengan sendiri hidup sendiri ataupun berdikari, mendapat sumber keuangan sendiri, menjadi satu business entity, ini juga perlu pemindaan undang-undang. Jadi saya akan mengkaji undang-undang dan akan melihat kalau disetujui oleh pihak Bank Negara, disetujui oleh SKM, disetujui oleh kerajaan, saya cukup yakin dan saya boleh mengatasi masalah sumber keuangan pada institut ataupun college koperasi ini. Jadi kalau kita dah kurangkan beban kerajaan ke situ, sumber kerajaan boleh diguna pakai untuk koperasi-koperasi itu sendiri. Dan monitoring ataupun bimbingan kepada pihak-pihak koperasi ini boleh dibuat untuk mewujudkan bisnes dalam bisnes-bisnes jenis mana yang koperasi patut terlibat. Dan boleh dibimbing oleh agensi-agensi di bawah kementerian itu sendiri. Selain daripada institut itu dan oleh SKM. Okey, itu kita bercerita tentang koperasi, Datuk Seri. Apabila kita bercerita tentang gegelung ekonomi itu, sudah pasti ahli-ahli perniagaan ataupun kita kata usahawan akan mengatakan jangan salahkan kami sekiranya job security ataupun peluang pekerjaan itu terjejas, kerana bisnes mereka sih terjejas, jadi mereka tidak boleh menjamin pekerja-pekerja di bawah mereka akan mendapat job security itu. Jadi ini satu perkara yang meletakkan kita dalam tembolok yang kita kata serba salah. Cuma persoalan yang lebih penting adalah tentang bagaimana untuk kita melihat adakah nanti apabila kesannya itu terhadap perniagaan, apabila banyak perniagaan yang dikatakan akan bakal ditutup ataupun tidak mampu untuk meneruskan perniagaannya itu, akan menjadikan situasi ekonomi ini tidak lagi menjadi simbiosis ataupun menjadi gegelung, tetapi akan menjadi situasi ekonomi yang flat ataupun rata. Maknanya semua orang perlu bermula dari bawah dan ia tidak akan bergerak ke mana-mana. Apa pandangan Datuk Seri? Inilah sebenarnya rasional di sebalik penubuhan Kabinet Komiti yang diluluskan oleh Perdana Menteri pada hari Rabu, untuk melihat supaya walaupun dalam keadaan COVID ini, dalam keadaan kita MCO, semua protokol MCO yang kita laksanakan tidak boleh berkumpul ramai-ramai, mesti pakai topeng, mesti social distancing mesti dilaksanakan. Walaupun kita mungkin mempunyai SOP yang tertentu untuk mana-mana bisnes, tetapi dalam masa yang sama, saya menggesa tadilah mesyuarat supaya banyak lagi aktiviti-aktiviti bisnes ni digerakkan semula, supaya kita apa yang disebut tadi jangan menjadi flat dan bermula daripada
very beginning untuk semua. Tapi ada di kalangan kita yang boleh bergerak, khususnya yang terlibat dengan essential services. Dan di luar essential services, kita juga melihat bahawa banyak lagi bisnes-bisnes yang lain boleh digerakkan supaya tidak menjadi flat dalam keadaan yang ada sekarang ini. Mereka apabila habis nanti dia akan bermula start daripada zero semula. Jadi kita tak nak tu. Itulah rasional di sebalik penubuhan Cabinet Committee itu. Untuk pemikir bisnes kita, memikir macam mana menggerakkan ekonomi dalam situasi yang mencabar supaya kita tidak dapat apa yang katakan circle bisnes dan ekonomi ini boleh berterusan. Datuk Seri, secara ringkas, ada juga Pusat Senti Keusahawanan PSK yang juga bernaung di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Mungkin kita boleh tunjukkan sedikit talian hotline-nya, iaitu untuk Pusat Keusahawanan PSK di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang diwujudkan. Mungkin boleh diterangkan secara ringkas peranan bagi talian hotline ini, Datuk Seri. Ini sebenarnya apa yang berlaku. Kita dah tubuhkan Pusat Senti Keusahawanan ni. Ini adalah inquiry center kita. Apa yang berkehendak mengetahui apa-apa berhubung dengan kemudahan, bimbingan dan sebagainya dalam kementerian ini boleh berhubung dengan line yang ada di sini. Sebenarnya di sini kita mempunyai 3 line saja, 2 line saja. Tapi saya dah berbincang dengan KSU tadi, tambah lagi sekurang-kurangnya 4 ataupun 5 lagi line supaya dia tak jam, dia tak traffic jam, dia tidak menjadi bottleneck. Dan pusat ini akan diaktifkan selama beberapa jam daripada pukul 9 pagi hingga pukul 6 petang. Dan dalam masa yang sama, pusat apa dipanggil war room kita pun telah dimulakan supaya pusat senti ini boleh mendapat maklumat-maklumat yang tertentu apabila orang bertanya. Dan KSU, Ketua Setiausaha Kementerian, akan mengadakan mesyuarat tiap-tiap hari untuk memberi jawapan dan memberi penjelasan kepada siapa saja bertanya. Dan semua badan dalam kementerian akan duduk bersama KSU untuk memberi penjelasan-penjelasan yang tertentu. Baik. Satu suluhan yang cukup mendalam, Datuk Seri. Terima kasih kerana bersama kami. YB Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kita harapkan dengan pencerahan itu dapat memberikan sedikit kelegaan kepada anda dan juga jawapan kepada persoalan yang dibagikan selama ini. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Nanti pada malam ini. InsyaAllah banyak perkembangan dari semasa ke masa akan kami bawakan bersama anda. Teruskan kesetiaan kami di RTM, Jenama Media yang paling dipercayai. Assalamualaikum dan selamat malam.